Okay, saya nak share satu buku ni. So, pernah dengar tak Tarbiyah Sentap? Siapa pernah dengar? Pernah, madam. Pernah. Siapa pernah dengar? Dia. So saya nak baca sikit je daripada buku ni. Tapi awak nampak terbalik lah dekat awak nampak terbalik. Nama buku ni Surat Untuk Orang Putus Asa. So kalau saya rasa Tarbiyah Sentap ni famous juga kot. Daripada Ustaz Adenin, dia punya founder dia. So buku ni saya nak share sikit lah daripada apa buku ni. Mungkin ada yang dah ada buku ni. Kalau dah ada tu anggap sebagai revision je lah. Jadi saya nak ambil masa sikit, saya nak share buku ni. Dia macam, kan dia kata tajuk dia Surat Untuk Orang Putus Asa. Jadi dia ada banyak bab. Bab untuk orang putus asa bertaubat, untuk orang putus asa berubah, berdoa, ujian, berdakwah. Tapi hari ni saya nak share daripada bab 7, iaitu putus asa dalam menuntut ilmu. Sebabnya semua orang menuntut, dan memang ni yang paling sesuai lah dengan awak semua adalah student, dan saya sendiri pun walaupun saya lecturer, tapi saya pun menuntut ilmu juga sebab jadi cikgu lagi lah, jadi guru kena selalu belajar. Jadi macam mana cara dia supaya kita tak putus asa dalam menuntut ilmu. Jadi okey ke saya nak share sikit? Okey. Okey. Boleh, madam. Okay. So dia ada banyak dalam bab 7 putus asa menuntut ilmu ni, dia ada dalam 8, tapi hari ni saya nak ambil satu atau dua bab. Pertama saya nak ambil daripada apa tujuan menuntut ilmu. Okay. Sebabnya kalau apa yang menyebabkan kita kadang give up, bukan menuntut ilmu je lah. Contohlah kita nak pergi daripada rumah tu nak pergi kedai contohnya. So tujuan kita nak pergi kedai, nak beli barang, betul tak? Tapi kalau kita keluar tak ada tujuan, kita keluar je. Apa jadi kalau kita keluar je tak ada tujuan? Apa jadi? Apa yang akan berlaku kalau kita keluar tanpa tujuan? Boleh someone jawab? Siapa tak dengar suara lagi? Haikal, are you there? Ada. Boleh ke jawab? Tak ada, nak share je. Kalau kita keluar tak ada tujuan kan? Apa jadi kalau kita keluar je tak ada aim? Benda tu akan jadi tak seronok. Jadi tak seronok? Tak seronok ke tak seronok? Tak ada. Seronok. Tak seronok. Kenapa jadi tak seronok? Sebab kita tak plan betul-betul. Ya? Sebab kita tak plan betul-betul. Kita tak plan. Yang jawab tu siapa? Oh, Nazri. Okey, tak apa Nazri. Okey, masuk je. Okey. Yang jawab tadi Adam je. Oh, Adam. Okey, pertama macam bila tak ada tujuan, tak ada plan kan? Tak ada plan, nak pergi mana pun tak tahu. Lepas tu kita pun tak macam mana kesudahan dia pun kita tak tahu. So begitulah juga dalam kalau kita nak belajar ni, apa tujuan kita belajar? Betul tak? Memanglah senang orang cakap lah, belajar kerana Allah kan, macam klise, betul tak? Klise kan. Cuma nak cerita sikit lah macam pengalaman saya pun. Dulu saya undergrad dengan saya pernah belajar dekat UIA, Gombak. So masa tu macam Islamic gila lah kan, Islamic. Lepas tu saya pernah pergi ke Australia sekejap belajar. So masa di Australia tu of course lah, kita tahu dia non-Muslim country kan. Jadi masa tu benda yang dulu saya rasa macam sikit-sikit kerana Allah, sikit kerana macam kita rasa macam klise kan. Tapi bila duduk dekat non-Muslim country, masa tu saya rasa macam kekosongan sebab tak ada orang cakap pun, tak ada pun orang yang sebut kita belajar ni kerana Allah. Yalah kawan-kawan Muslim cakap lah, tapi maksudnya lecturer ke orang-orang sekeliling pun tak ada pun sebut macam kita belajar ni kerana nak mendapat keredaan Allah, tak ada. Jadi macam ada rasa kosong tau. Memang dia rasa dry, dia lain, perasaan dia lain bila kita tak ada aim yang kerohanian dalam belajar tu lah. Sebelum tu saya rasa benda tu macam klise sebab semua orang cakap benda yang sama. Tapi bila kita berada dalam suasana yang orang tidak dia tidak bertuhan lah, macam dia tak anggap agama tu dalam kehidupan dia, kita rasa macam belajar tu kita rasa kosong. Okay, jadi dalam buku ni dia nak cakapnya antara sebab kita putus asa
adalah apa-apa perkara termasuk dalam menuntut ilmu bila kita tak letak matlamat yang betul. Okay, contohnya kalau kita belajar, niat kita nak menjadikan mak ayah kita happy. Okay, it's okay, memang kita kena buat mak ayah kita happy sebab kalau kita buat mak ayah kita happy, mak ayah kita redha dengan kita. Kalau mak ayah kita redha dengan kita, Allah pun akan redha dengan kita. Mak ayah ke family ke kan. Tapi kalau kita letak tu semata-mata sebagai kita punya goal, katalah at one point kita belajar dah dapat 4 flat tapi mak ayah kita tak happy. So adakah kita nak stop belajar at that stage? Adakah kita akan berhenti? So dia tak boleh jadi satu-satunya sebab kita nak buat someone happy. Itu bukan tak boleh, tapi jangan jadi that is the only goal. Macam tu. Lagi satu, contohnya belajar kenapa? Nak dapat kerja. Ni biasalah daripada saya dulu pun. Masa saya kecil dulu orang cakap kalau nak belajar ni kena dapat, belajarlah nanti dapat kerja. Macam tu. Anak zaman saya dulu mudah sikit walaupun tak nak kata mudah sangat taklah sebab saya terus terang saya cerita pengalaman saya. Sebenarnya lepas saya undergrad tu saya pun pernah menganggur. Saya pernah menganggur 7 bulan sebab masa tu macam ada recession, economic recession jugalah. Tapi alhamdulillah lah sekarang ni ditakdir kat Allah dan saya pun dapat kerja sebagai pensyarah sekarang, alhamdulillah. Cumanya kalaulah kita meletakkan goal kita ni sebab kita belajar nanti, habis belajar kita nak dapat kerja, boleh niat nak dapat kerja. Kalau kita niatkan kerja tu nak dapat rezeki halal, kita nak memberi manfaat pada orang, it's okay. Tapi jangan jadikan, kalau kita letak tu satu-satunya, lepas tu bila kita habis belajar kita tak dapat kerja, nanti kita akan rasa belajar tu membazir. So tak boleh jadikan itu satu-satunya goal. Sekarang ni pun saya rasa dengan media sosial kan, selalu baca kan ada orang cakap alah tak ada SPM pun boleh kaya, tak payah buat degree pun boleh kaya. Tapi kita belajar ni bukan sebab nak kaya, betul tak? Jadi tak boleh macam tu, tak boleh letak mindset macam tu. Ni cara dia supaya kita tak putus asa dalam belajar lah. Ni semua, kalau kita faham matlamat kita menuntut ilmu, kita tak akan macam tergugat bila orang cakap tak payah belajar lah. Nanti bukan kaya pun, nanti bukan dapat kerja pun. Jadi jangan jadikan itu matlamat kita lah. Okay. Jadi apa matlamat yang betul dia? Jadi dalam buku ni dia kata kena jelaskan apa matlamat kita. Pertama, kita nak bagi manfaat pada orang sekeliling. Jadi ni tujuan pertama kita belajar, kita nak beri manfaat pada orang. Tapi kalau orang belajar agama, dia bukan nak tuju alim, sepatutnya dia jangan berniat nak tuju alim lah. Ataupun kita belajar engineering kan, macam mana kita belajar engineering ni kita boleh beri manfaat pada orang? InsyaAllah bila lepas kita belajar nanti tak semestinya kita cari kerja melalui government, private, mungkin boleh buat bisnes yang berkaitan dengan engineering consultancy ke whatever. Mungkin tak bekerja dalam bidang engineering pun, tapi apa-apa yang kita belajar di universiti ataupun kita belajar di luar universiti, niatkan supaya lepas tu kita boleh tolong orang. Okay. Kalau kata alhamdulillah dapat jadi engineer, you terlibat dengan projek, contohnya kerja TMB. Kalau dapat kerja TMB, membantu orang menyediakan khidmat bekalan elektrik. Ataupun kalau tak terlibat dengan engineering elektrikal, kadang-kadang dia terlibat engineering lain, mungkin jadi konsultan. Fikir dengan apa projek yang kita buat tu untuk membantu masyarakat. Ataupun kalau tak terlibat, you buat bisnes yang totally, ada orang mungkin lepas dia belajar ni macam isteri perempuan contohnya dia kahwin, lepas tu dia tak kerja. It's okay, dia still memanfaatkan kepada keluarga dia. Jadi fikir ilmu tu kita belajar untuk bagi manfaat kepada orang. Tak kira lah orang tu family ke, kawan ke, masyarakat ke, jadikan itu sebagai kita punya matlamat utama. Okey. Dan disebutlah dalam buku ni, dia kata memang ada hadis, Rasulullah kata sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Itulah maksudnya, bukan berdasarkan dia punya pekerjaan, bukan berdasarkan dia punya pangkat. Okay, contohnya kalau dia profesor sekalipun, macam saya ni contohnya ada rezeki saya jadi profesor ke saya dapat kalau dalam gaji tahap tertinggi, tapi kalau saya jadi profesor saya berniat untuk berlagak, untuk menunjuk pada orang, tak memberi manfaat pada orang pun menyampah, saya jadi ketua pun orang menyampah, ilmu tidak diguna, saya tak berfikir untuk beri manfaat pada orang, jadi tak ada makna. Itu bukanlah orang yang bermanfaat. Dia bukan berdasarkan apa title kita punya pangkat tu. Okay. Ataupun kadang kita pandang rendah pada cleaner. Kita tak pandang rendah kan, tapi ada orang memandang rendah pada cleaner. Tapi kerana dia buat tu, kalau dia tak tolong kutip sampah,
apa akan jadi pada kejiranan pada satu perumahan tu, nampak tak manfaat dia lebih besar kalau dia ikhlas buat benda tu berbandingan dengan profesor yang kita pandang tinggi tapi sebenarnya niat dia tak betul. Jadi itulah, the point is bukan apa title yang dia ada, bukan pada pangkat yang dia ada. Itu orang yang paling bermanfaat, tak kisah dalam position apa, itulah yang paling berbaik, Nabi paling sayang. Jadi cukup yang tu, kita aim tu. Kalau kita paling banyak manfaat pada orang, tak kira in our circumstances, tak kira apa, itulah yang Nabi paling sayang. Okay. Dan of course lah, saya rasa semua pun pernah dengar hadis yang kata siapa membantu keperluan saudara dia, maka Allah akan bantu keperluan dia. So sesama kawan-kawan ni walaupun ODL, walaupun online, saya rasa sesama anda semua pun ada kan tolong-tolong buat assignment semua. Semua ni dah rapat ke? Anda semua satu grup ni selalu berhubung tak? Bincang assignment ada bincang assignment. Ada yang rapat, ada yang tak. Ada yang rapat, ada yang tak. Yelah, maksudnya ada yang macam, alah biasalah dalam kelas pun kan, ada yang dia tegur kita baik, betul tak? Kita taklah baik semua, ni pula online lagi lah susah kan. Tapi maksudnya bila buat assignment tu, atau apa-apa tu kita ingat-ingatkanlah sesama kawan-kawan kita, betul tak? Jadi kita niatkan macam tu. Tapi jangan tolong dia meniru jangan, itu bukan membantu keperluan saudara. Itu kita mengajak dia buat jahat. So maksudnya kita ingat, dah assignment ni ingatkan dah hantar ke belum. Tu kita bantu meringankan beban saudara kita. So kawan-kawan kita ni saudara kita lah, saudara kita yang se-Islam. Okay. So pertama tadi ingat, niat nak manfaat pada orang. Kedua, kena amal lah. Kena amal ilmu kita. Kan ada pula cakap, dah kita belajar matematik sekut ni nak amal macam mana, betul tak? Macam mana kita nak amalkan? Okay, memanglah sekarang ni you belajar teori kan. Tapi kalau macam you belajar ilmu, you belajar juga apa? Situ, you belajar juga English, betul tak? Dan kadang-kadang dalam pelajaran electrical tu pun you belajar plan. You belajar organisation. So apa-apa yang you belajar dari segi tu you boleh amalkan dalam kehidupan dalam cuma sekarang ni ialah you taklah sampai tahap nak sampai kepada masyarakat kan. Tapi kalau macam benda-benda yang you belajar dalam kelas tu you boleh share, contohnya ada benda-benda yang boleh share dengan family, dengan kawan-kawan, you share lah. So benda walaupun sedikit you kena share. Apa-apa saja, bukan yang you belajar dekat dalam kelas saja. Apa-apa yang you belajar daripada luar kelas pun dikira ilmu. Okay lah, so pertama tu kena ada amal, lepas tu kena sampaikan. Kalau tak, ilmu tu statik je lah. Macam saya alhamdulillah lah bila jadi cikgu ni memang ada peluang untuk menyampaikan. Alhamdulillah lah. Okay. Jadi ilmu ni kena amal, kena sampaikan. Jadi kalau siapa yang ilmu kalau tak ada amal, samalah macam pokok yang tak berbuah. Ni bukan hadis kan, ni pepatah Arab. Dan barang siapa yang mengamalkan ilmu yang telah dia tahu, maka Allah akan ajarkan kepada dia ilmu yang belum dia tahu. Okay, ni bukan hadis, cuma macam ada satu kata-kata ahli hukama lah. So ingat tak, bila kita ajar orang, insyaAllah Allah akan balas balik dengan apa yang kita ajar pada orang tu. InsyaAllah ada. So sama kawan-kawan tu, ada kawan-kawan yang tak faham, tolong ajar kawan tu. Saya rasa kat sekolah pun cikgu dah sebut benda ni kan. So jangan kedekut ilmu. Benda yang baik, kita bila orang tanya, kita kena share. Tak kisahlah ilmu apa, tapi ilmu yang baik lah. Kalau ilmu tu tak baik, awak pun dia buat dosa, awak pun dapat sekali. Macam tu lah. Okay, dan last sekali, kita kena minta lah, kita kena doa. Apa doa-doa belajar yang selalu awak semua baca? Boleh share sikit doa-doa belajar. Ada siapa nak share? Wan Sufian. Apa doa belajar yang selalu diamalkan? Yang Allahumma ftah alaina. Okay, Allahumma ftah alaina. So maksud dia apa, tahu tak? Maksud dia tak ingat. Tak ingat. So kalau macam Allahumma ftah alaina tu maksud dia bukakanlah ta'alaina, berikanlah, bukakanlah hikmah kepada kami kan. Hikmah tu maksud dia bukan hikmat, bukan batu hikmat tu. Hikmah tu satu benda yang tersirat. Kan contohnya you belajar, you tengok you ada wisdom, you have the common sense, you tengok something tu, you faham tersirat. Maksudnya you dapat lebih daripada apa yang you nampak.
Allah ta'alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Dan you dapat khazanah kan. Allah berilah aku khazanah daripada rahmat-rahmat yang kau beri tu. So bila baca tu, cuba baca, tengok terjemah sekali supaya ada feel sikit kan. Macam kalau you minat Korea apa, mesti cuba cari maksud dia apa kan. Yelah boleh juga enjoy sambil dengar tanpa tu, tapi kalau you dapat maksud dia lagi feel lah. Lagi? Siapa lagi nak share doa lain? Siapa yang masuk lambat tadi lah? Nazri. Apa doa yang awak baca kalau nak belajar? Selain Allah Mafta' Alaina tu lah, selain daripada tu. Tak ada, madam. Saya baca Semua baca doa sama tu yang je? tu. Alah, korang ni baca yang tu je. Sejak sekolah lagi. Sejak sekolah lagi doa Sejak tu sekolah je. itu lah doa dia. Okay. Rabbi syrahli tu kalau kita macam nak present, betul tak? Nak present ke apa, kita minta lapangkan dada lah. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri tu. Tu sebenarnya doa Nabi Musa masa dia nak jumpa Fir'aun. Okay. Kalau saya nak share satu doa selain daripada Allah Mafta' Alaina ni, you boleh baca. Nanti saya akan share dekat WhatsApp. Allahumma rizqna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. So maksud dia ni daripada hadis. Maksud dia, ya Allah aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Sebabnya ilmu ada banyak. Dia boleh belajar apa-apa ilmu, tapi banyak ilmu yang tak bermanfaat. Jadi kita kena minta ilmu tu yang bermanfaat. Tu kita minta rezeki yang baik dan kita minta amalan yang diterima. Doa ni elok baca lepas subuh. Okay. Dari satu doa yang biasa, Rabbi zidni ilma lah. Ya Allah tambahkanlah kepada aku ilmu. Okay. Jadi kita kena selalu doa. Sebabnya kita ni manusia lemah kan. Kita rasa kita pandai. Tapi kalau Allah, ilmu yang kita dapat, kalau Allah tak izinkan, maksudnya kita jangan rasa ilmu tu kita pandai sebab kita. Yang buat kita pandai ni Allah, tapi kita kena usaha lah. Okay. Jadi kesimpulan dia, ilmu yang bermanfaat tu bukan diukur dengan CJ. Tak diukur dengan A, tak diukur dengan 4 flat. Tapi bukan saya nak kata jangan dapat 4 flat. Aim lah for 4 flat. Aim lah for 3 pointer and above. 3.5, aim lah for dekan. Tapi jangan jadikan itu kayu ukur nak kata seseorang tu bagus ataupun tidak. Tapi sebenarnya memang dia bagus sebab kalau dia belajar sungguh-sungguh dia boleh dapat 4 flat. Cumanya jangan jadi orang yang dapat 4 flat tapi menyombong dengan ilmu dia. Kita tak nak macam tu. Sebab ada juga orang yang Allah takdirkan dia belajar macam mana pun dia tak dapat 4 flat. Saya lah tu, saya tak pernah dapat 4 flat. Tapi dia kena usaha. Dia bukan maksudnya dia tak usaha, dia kata dah memang nasib aku ni macam ni. Memang aku tak pandai. Aku belajar macam mana pun aku tak dapat 3 pointer. Tak boleh macam tu. Dia kena usaha dulu. Allah tak bagi tu lain cerita, you kena usaha dulu. Dan sebenarnya untuk saya rasa saya pun dah sebut sebelum ni kot, subjek kita ni electrical engineering ni dia ada serta-serta subjek yang kita panggil killer subjek. Subjek yang tendensi untuk repeat tu tinggi. Saya bukan nak menakutkan, cuma saya nak kata bila subjek yang macam tu, you kena kerja lebih sikit berbanding dengan subjek lain. Bukan suruh abaikan subjek lain, maksudnya ada serta subjek ni you tak boleh ambil ringan. Biasalah kan, saya rasa macam you belajar dulu pun ada subjek yang kata killer. So you kena spend time more with that subject. Kena tanya lecturer lebih, you kena buat exercise lebih, you kena tanya kawan-kawan yang pandai tu lebih berbanding subjek tu. Jadi bukan saya nak kata kalau pointer tu bukan penentu segala, bukanlah maksudnya tahu je tak belajar. Tak, you kena belajar, cuma niat tu kena betul. Baguslah, lagi bagus you dapat 4 flat dan you jadi orang yang bermanfaat. Di dunia pun excellent, dekat akhirat pun excellent. So you aim for the best. Cumanya you dah berusaha, you dah berusaha, you kena doa. Kena doa. Sebab jangan, kena ingat usaha kita ni bukan apa-apa kejayaan bukan atas usaha kita semata-mata. Allah yang akan menentukan. Dah doa, usaha, kena doa, barulah you berserah kepada Allah. Jangan berusaha je tapi tak doa. Nanti kalau you tak doa, bila you dapat kejayaan, you rasa ni kejayaan you. You rasa akulah yang pandai, akulah yang bijak. Tapi kalau you usaha doa saja, tak usaha, lepas tu bila dapat, you akan jadi macam, dah memang aku macam ni, memang aku tak pandai. Tak boleh macam tu, dia kena seiring. Dia kena doa, usaha dengan tawakal. Dan kena ingatlah kejayaan apa pun yang kita dapat bukan menandakan kita ni terbaik. Ni semua status dunia sahaja.
Tapi kita gunakan kalau dapat 4 flag, niatkan untuk menyumbang, dapat belajar lebih tinggi, niatkan untuk menyumbang kepada orang lain dan memberi manfaat. Itu point dia. Ya, manusia yang terbaik adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Okay. So kena bermanfaat, niat untuk manfaat kepada orang, niat untuk beramal dengan ilmu, niat untuk sampaikan ilmu pada orang lain. Tu dia punya 3 keyword. Manfaat, sampaikan, kena beramal. Bila kita buat 3 benda tu, barulah kita rasa, bila kita belajar, kita makin dekat dengan Allah, barulah kita tak sombong, barulah kita sentiasa tolong orang lain. Kita tak akan rendah pada orang lain. Jadi bila kita dah ada matlamat 3 yang jelas ni, whatever happens, COVID-19 ke, bencana alam ke, na'udzubillah, saya bukan nak doa, maksudnya apa-apa yang berlaku kat dunia ni, saya bukan nak menakutkan, tapi saya nak kata wallahualam, kita tak tahu dunia ni boleh berubah macam-macam. Sekarang mungkin orang go towards 4IR, kita tak tahu lepas ni dia come up with 5IR pula kan. Kita tak tahu, wallahualam, kita tak tahu dunia ni akan berlaku trend-trend dia macam mana. So bila kita ada goal yang jelas tentang belajar, walau apa pun yang berlaku, kita akan keep moving. Sebab tu kita punya goal tadi, kita nak bagi manfaat, kita nak beramal, kita nak menyampaikan, sebab at the end of the day, kita nak dapat daripada Allah. Itu kita punya goal. So whatever happens, kita takkan putus asa, kita akan keep moving. Itu goal dia. Okay, so saya takkan, itulah sedikit perkongsian daripada saya. Sorry lah bunyi macam ustazah kan, macam saya nak share je, apa yang saya share ni, saya nak ingatkan diri saya juga, sebab saya pun sentiasa belajar, dan sebenarnya di pihak saya ni, kalau umur macam saya ni lagi susah, lagi mudah nak putus asa sebab dah susah nak tangkap, susah nak faham. So anda semua masih muda, insyaAllah otak tu masih banyak boleh menyerap, jadi gunakan otak ni untuk serap benda-benda yang baik. Macam itulah. So itulah sedikit perkongsian saya daripada buku Surat untuk Orang Putus Asa, tulisan Ustaz Adni Roslan daripada Tarbiyah Sentap.